Baik, malam ni kita nak cerita tentang sama ada you boleh makan berapa kali sehari yang sesuai. Okey. Yang penting ialah you kena tahu ramai orang tengah makan 2 atau 3 kali sekarang, yang mana yang dah pandai. Kalau pentingnya makanan ni, kalau boleh you kena tengok, okey, sama ada kita kena makan 2, 3 atau 4 kali ataupun 5 kali ataupun 6 kali sehari. Ni antara average yang orang makan. Okey. Yang penting ialah kita nak tujuannya apa. Okey, ramai orang makan adalah untuk kesihatan ataupun cuma untuk kadang-kadang dia tak sedar pun kenapa dia makan. Okey, yang tu paling takut. Tapi ramai orang rata-ratanya bila dah dewasa tu mereka mempertikaikan soal obesity, soal masalah diabetes, masalah insulin semua tu kan, masalah kolesterol, ataupun mereka risau tentang high blood pressure, masalah inflamasi, masalah imun sekarang. Makanan pun mainkan peranan, masalah memory dia orang kan, masalah dementia semua tu, dan juga untuk berfungsi secara aktif. Ini antara sebab-sebab utama kenapa mereka menjaga tentang makanan. Of course, kalau you yang paling dah berumur tua, lain juga approach. Kalau budak-budak baru dilahirkan sampai umur nak berjalan tu lain. Dan orang yang pregnant ada lagi isu-isu yang tertentu. Jadi saya nak nasihatkan kepada anda sekalian, ada 2-3 cara yang boleh you pilih. Nombor 1, sama ada makan kerap tapi sikit. Nombor 2, makan yang macam biasa 3 kali, breakfast, lunch dan dinner. Nombor seterusnya ialah ada orang zaman sekarang ceritakan tentang intermittent fasting. Kata dia orang 16 jam tak makan, 8 jam saja, dalam 8 jam tu boleh makan. Okey, apa you nak makan dalam 8 jam tu. Ada juga orang yang makan cuma 1 hari sekali, OMAD dia panggil, 1 meal a day. Ada juga orang kalau sekarang mempertikaikan pula jenis diet-diet yang tengok jenis badan. Ada juga tengok jenis blood type, jenis darah you pun. Kalau A makan macam ni lebih, kalau B makan macam ni, kalau AB macam mana pula, kalau O darah O macam mana. Jadi terlalu confusing lah kan. Jadi saya nak bagi kepada anda nasihat, ada 2 jenis yang you kena pilih sekarang. Nombor 1, konsepnya ialah yang dipanggil, dengar, D&D diet, yang menceritakan perihal water therapy dan 3 kali sehari, campur dengan berpuasa pada hari contoh Isnin dan Khamis, termasuk hari putih. So ini satu cara, okay, yang saya nak propose, saya nak cadangkan pada anda. Ini semua adalah untuk bagi mereka yang terutama sekali yang ada masalah berpenyakit ataupun perlukan rawatan. Tapi kalau tak sakit boleh tak ikut, lagilah boleh. Okey, itu nombor 1 cara. Nombor 2 caranya ialah dengan cuma 2 kali sehari makan, iaitu makan malam dan makan pilih nak makan breakfast ke ataupun nak makan lunch. Selalunya saya galakkan you ambil breakfast lah, sebab lunch tu tak berapa mustahak kalau you nak ikut yang step nombor 2 ni. Tetapi boleh tak saya katakan, orang kata, oh saya nak buat intermittent fasting yang 16 jam, lepas tu nak buat 8 jam, macam ditulis kat Google ataupun dalam YouTube, ataupun guru-guru wellness yang mengajar banyak di luar sana, doktor-doktor, terutama sekali Mak Saleh suka sangat lah ni. Ada yang buat sampai 18-6, lepas tu buat 20 jam puasa, 4 jam makan. Ada pula buat sampai 36 hours punya puasa. Okey, tapi bagi saya beginilah, you tak payah pening kepala malam ni, you pilih antara 2 ni cukup. Okey, yang makan kerap lebih daripada 3 kali, saya ulang, lebih daripada 3 kali, dah dibuat kajian tidak abdal. Okey, kecuali kalau you cuma ganti dengan air ataupun ganti dengan kudapan seperti buah-buahan sedikit, air kelapa, kan saya cerita dulu kacang-kacang, itu okey. Itu cuma nak membiasakan, melazimkan diri nak pergi daripada 6 ke 5 ke 3 kali. Kan orang nak turun daripada 5-6 kali sehari, kebiasaan nak pergi 4, nak pergi 3 kali, lepas tu mungkin nak pergi 2 kali, dia perlukan sedikit support. Itu okey. Tapi saya nak cadangkan pada malam ni, lebih daripada 3 kali you cuba kontrol.
Sebab begini, kajian mengatakan setiap kali kita makan, you tahu sangat-sangat. Okay? Terutama sekali orang Malaysia banyak karbohidrat. Maksudnya banyak benda-benda yang maksudnya ada macam nasi, ubi, roti, biscuit kan, banyak bahan-bahan yang bergula lah contohnya. Jadi nombor satu, kita kena buang gula. Itu dah you belajar banyak kali dengan saya. Tapi nak berapa kali ni dan apa benda yang nak masukkan dalam makanan tu adalah yang paling mustahak. Berarti berapa kali dan masa mana itu juga mustahak, dan apa yang you nak masukkan. So ada 3 perkara. Berapa kali sehari, apa yang you nak masukkan, okey kan? Lepas tu dengan pukul berapa you nak makan. Baik, 3 perkara ni kita nak mulakan sekarang supaya you buat keputusan. Apabila you makan lebih daripada 3 kali, katakan 5 atau 6 kali, kebiasaan you campur dengan you punya snack-snack ni semua tu, setiap kali you makan, mau tak mau insulin akan naik. Bila insulin akan naik, dia nak jatuh balik lepas pada 2 jam, 2 jam setengah dia nak turun. Tapi kalau makanan tu berat, dia lagi lama lah, mungkin 3-4 jam baru nak hilang. Selalunya jam pertama tu paling tinggi dia punya curve dia tu. Jadi kalau dia nak jatuh, dia nak turun, tujuannya kita nak tekan dia supaya tak naik balik. Kalau selalu dia naik balik, katakan 3 jam, 4 jam dia dah turun, nak stabil, kita makan lagi walaupun sedikit, tapi dia tetap naik. Bila dia naik lagi tu, lepas tu 3-4 jam lagi makan lagi. Jadi tak sampai 4, kan saya kata 4-5 jam baru dia steady, baru dia jatuh ke bawah. Lepas 3 jam tu dia dah agak stabil. You biarlah dia 3-4 jam lagi. Tak, kalau tak sempat 3-4 jam lagi, berarti tak sampai 7-8 jam dia dah naik balik. Berarti naik tu lama-kelamaan grafnya nampak macam dia tinggi all the time. Kalau insulin tinggi, apa akan jadi? Siapa tahu cepat? Nombor 1, insulin resistant. Dan dalam semua kajian di dunia, tak kira you ikut diet apa pun, diet sama ada diet vegan ke, diet orang vegetarian ke, ataupun diet yang ekstrim lagi, paleo ke, atau keto diet ke, atau carnivore ke, yang makan cuma daging saja. Tapi kalau ada bahan-bahan yang meningkatkan insulin, you dan saya akan berpenyakit. Yang tu tak usah kita gaduh. You ikut mazhab mana pun, guru mana, dari segi pemakanan, nutrition apa pun, kalau siapa yang kata insulin tu boleh tinggi, bahaya sangat. Okey. Habis you kata, doktor, kita makan buah macam mana? Yes, betul, makan buah pun insulin naik juga, tetapi kita tak makan buah setiap 3 jam, betul tak? Okey. Kita lepas tu turun. Sebab tu pada malam ni, supaya you tak setiap jam, walaupun saya kata boleh makan buah, takkanlah setiap jam you masuk. So jangan membiasakan makan all the time. Itu maksud saya yang pertama sekali. So jadi soal you makan sikit ke, makan banyak ke, tetapi kalau kerap saja, kekerapan lebih daripada 3 kali, dah mula menjadi masalah. Itu adalah nasihat saya. So berhati-hati yang lebih daripada 3 kali sehari. Baik. So soalan kedua, bila 3 kali sehari, apa pula yang kita nak makan dalam tu? Kalau pagi nasi lemak dengan lontong ke pula, atau tukar roti canai ke apa, lepas tu roti dengan telur pula, dibuat omelette dan sebagainya, roti pula roti putih, cantik, bubur pula dengan peanut butter dan sebagainya belah pagi. Tengah hari pula kalau you makan biryani, malam pula makan nasi kandang, macam mana? Itu tak berarti 3 kali betul. Jadi 3 kali pun nak kena dibetulkan. Kalau kita betul-betul nak jadikan makanan tu sebagai penawar. Tengok saya beritahu pada you. Sebab tu pagi diminta you makan buah-buahan. Dan sebelum buah-buahan, saya kata apa? Dimulakan dengan water terapi dahulu. Zaman you tak tahu tentang celery dulu, saya suruh you ambil air dengan garam. Boleh dah. Kalau you nak beli celery kadang-kadang mahal kan, sampai 10-12 ringgit satu batang tu. Jadi susah juga kalau setiap pagi sampai 10-12 ringgit, saya faham. Katakan cuma buat 2 kali seminggu, 3 kali seminggu celery, yang lain tu air kosong. Boleh tak? Air kosong dengan garam je. Okay, so calik garam saya dah ajar, lebih kurang 300-400 ml, steady dulu, jangan makan apa-apa lagi. Lepas tu nanti makan buah-buahan, lebih kurang body weight kali 10. Siap? Okay. Kalau tak boleh banyak, sikit tetap. Kalau nak makan macam tu, boleh dah. Lepas tu nanti tengah hari, you makan sayur-sayuran dan karbohidrat, biji-bijirin semua tu, tak ada masalah. Ingat tak? Saya ajar
supaya you banyakkan yang menghijau, termasuklah ulam. Malam ikut yang sama, salad dahulu, lepas tu yang menghijau dulu, lepas tu boleh tambah kalau nak makan sedikit nasi ataupun ubi dengan legume, lentils, dal dan sebagainya. Baik, ini setakat yang you dah faham. Kalau 3 kali you makan, you ada break lebih kurang 6 jam setiap satu. Okey, boleh tahan. Okey, berarti saya kata boleh tahan tu maksudnya body you kalau tak naik berat badan dah okey, dah steady, boleh ikut macam tu. Dan you punya penyakit seperti diabetes, seperti kan ingat tak puasa hari Isnin dengan hari Khamis tu, dengan puasa putih 13, 14, 15 tu ikut, selalunya dalam masa 2-3 bulan you punya result dah cantik. Cun, habis. Ambil suplemen yang mana tak cukup D3K2, Essential Oil dengan Fiber Up tu, okey, no problem dah. Okey. Tapi saya nak bagi yang paling orang kata apa, abdal. Nak ikut tak? Yang paling abdal, dan tak payah nak ikut intermittent fasting punya protokol, nak kena cukup jam, nak kena tu semua, you relax je. Yang penting senang je. Puasa belah malam, okey, yang lepas pada pukul 8 tu malam sampai pagi sebelum subuh tu, okey, you nak makan, katakan besok you nak puasa Isnin, boleh sahur, no problem. Lepas tu sahur, make sure air mencukupi. Semalaman tu you boleh minum-minum daripada pukul bila buka puasa sampai sahur boleh. Bayangkan you nak puasa Isnin, puasa terus. So berarti you puasa siang hari Isnin, you puasa tidur pada malam Isnin tu. Yang you makan malam, no problem, makan macam biasa, sayur banyak, biar sampai kenyang. Lepas tu janganlah sampai sedawa pula. Tetapi sahur tu boleh ambil buah-buahan seperti biasa macam breakfast. Kalau you boleh ikut yang ini, yang last saya cerita ni, inilah sebenarnya yang semua yang digalakkan ataupun yang tengah dibuat protokol di luar negara, yang sampai nak kena ambil kursus sebagainya tu, sebenarnya bertitik tolak kat sini. Asalkan prinsipnya, dengar ya, prinsipnya ialah antara satu tempat ataupun satu masa you makan dengan makanan yang bagus yang cerita tu, sebagai yang you tahu tak ada gula, tak ada susu dan tak ada daging yang dalam tu, daging yang bermata berkaki tu. Ni macam makanan orang kanser pula kan. Dengan satu lagi makanan ni, asalkan ada break 8 jam atau 9 jam sahaja, beres. Jadi you tak payah fikir panjang-panjang. Kadang-kadang nak kena pergi tulis, nak kena tengok jam, aku makan ni, lebih kurang aja. Kalau you bangun pagi, katakan tak puasa hari tu, you makan buah belah pagi, kan air dulu atau celery dulu ataupun air bali kosong, semua ni tak ada gula. Lepas tu breakfast you dengan buah-buahan campur warna 3-4 jenis tu, katakan kalau dapat. Buah pula buah yang lokal, yang ikut season, tak payah beli luar negara punya pun best. Tunggu 8 jam kemudian. Kalau you boleh lah, kalau tak boleh tengah hari you dah lapar sangat, okey lah, you ambil lebih kurang untuk bagi orang kata tak kempunan lah tengah hari tu, tak rasa lapar sangat. Sebenarnya antara lapar betul dengan perut tu betul-betul nak makanan, sebenarnya dia berasaskan kepada budaya makan. Kita terlalu membudayakan makanan. Kalau pukul 1 tak makan dah meleli air liur, itu berarti kebiasaan. Cuba you buat macam you puasa. Kan masa puasa you tak gaduh nak makan pula tengah hari kan. Tapi kalau you tak puasa, mesti nak jamah makanan. So apa you buat sekarang? You cari air lah, senang. So you buat water fasting. Lama-kelamaan you dah biasa, you cuma makan tunggu apa? Tunggu dinner je nanti. So kalau pagi breakfast sekali, dinner sekali, you dah ikut lebih daripada orang duk buat intermittent fasting sampai 16 jam dan sekian-sekian sampai 2 hari berturut-turut tu. Tak payah, ikut yang kita punya cara dan ikut orang Islam punya sunnah tu, insyaAllah. Okay, kan Rasulullah buat hari Isnin dengan hari Khamis, kita ikut je. Dia buat 13, 14 hari bulan, baginda kata 13, 14, 15 ni, kalau you faham apa dia konsepnya, kenapa masa bulan purnama ni kita kena buat puasa ni, rupanya dalam sains dah ada kajian. Dia punya cycle kita ni, body clock kita ni, masa ni kalau you baca dia betul-betul, memang dia perlukan beristirahat daripada makanan yang berat pada 13, 14, 15.
You nak tahu tak, kalau you tengok bangsa-bangsa lain, agama-agama lain, dia orang ada hari-hari yang tertentu yang mereka tak makan langsung pun. Bukan kalau kita nak ikut pasal dia tak makan, kita tak makan, kita puasa. Tak, kita puasa ikut sunnah Nabi, betul tak? Tetapi kita tak belajar kenapa dia buat masa 13, 14, 15. Adakah you tanya? Rupanya sebelum bulan purnama tu, 13, 14 hari putih tu kan, nak masuk 15 tu, dia ada cycle dia ada gelombang dia. Dan kita manusia pun ada gelombang, ada aura kita sendiri. Kita sinkronisekan dia balik dengan mengurangkan makanan dengan cara berpuasa. Faham? Jadi kita dah ambil 13, 14, 15 puasa. Jadi kita makan berapa kali pada hari kita berpuasa? 2 kali lah. Buka puasa secara yang berpatutan. Ingat, ikut D&D diet punya cara buka puasa. Bukan buka puasa cara kita style area sarbat dengan biryani, dengan bubur, ada more semua, jaga baik-baik. Tak akan sehat lah badan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau you ikut yang hujung sekali, protokol yang saya kata tu, iaitu konsep buka puasa dengan sahur, you dan saya ingat, kalau tahu daripada muda dulu kita ikut, sekarang ni tak ada lah. Kalau ikut sains lah, kalau Tuhan nak duga, kita kena juga lalui. Tapi saya cadangkan you dan saya yang sihat pun ikut, yang berpenyakit lagilah kena ikut. Pasal apa? Yang ni lah sebenarnya, kalau you tengok kajian-kajian, orang buat intermittent fasting, orang buat 5-2 punya regime, tahu tak? The 5-2 tu maksudnya dia orang 5 hari buat makan biasa, 2 hari dia orang fasting terus jaga. Ada orang buat jenis yang 72 jam, ada yang buat 5 hari punya fasting, ada yang buat sampai 1 bulan punya fasting, jenis fasting yang tak makan apa-apa kecuali air kosong sampai habis dia punya fasting 7-8 hari tu. Jadi saya tak nak you buat tu semua, sebab itu nombor 1, tak boleh sustain, maksudnya you tak boleh ikut selama-lamanya. Dan nombor 2, takut memudaratkan apabila dia yo-yo, sat boleh ikut, sat tak boleh ikut. Tapi malam ni saya dah bagi you 2 protokol yang you boleh ikut. 1, 3 kali sehari, breakfast, lunch, dinner. Breakfast ikut D&D diet, buah-buahan, tengah hari sayur-sayuran ataupun salad ataupun ulam yang menghijau. Dengan plate nombor 2, you makan ubi ataupun karbohidrat yang, kalau nak juga karbohidrat, ambil yang apa orang panggil kompleks, yang berserat, bukan yang roti-roti semua tak main, okey, yang tepung-tepung semua tak main. Malam pun sama, cuma tukar resipi saja. Lepas tu puasa balik belah malam. Faham? Besok buat balik breakfast, lunch dan dinner, ikut macam saya kata, jaga air. Lepas tu Isnin dan Khamis puasa. Tapi protokol yang saya minta you cuba malam ni ialah, macam you berpuasa, macam hari Isnin dengan hari Khamis tu, berarti you dah makan malam semalam, lepas tu you pagi tadi ada sahur sedikit dengan buah-buahan, air mencukupi, terus puasa. Amalkan tu terus. Dan kalau you boleh buat hari-hari macam tu, siang katakanlah you tak berpuasa betul pun, maksudnya tak berniat puasa pun, you boleh ganti dengan water fasting ataupun ganti dengan kuda-kudapan yang ringan-ringan. That means lunch selalunya you tak ambil, tetapi you ganti dengan air yang mencukupi. Teh boleh, kopi boleh, teh kopi semua boleh, okey, air kelapa boleh. Masa hari yang you tak berpuasa itulah, tapi you tak makan besar, faham tak? You tak ada lunch. Kalau you boleh ikut ni bang, saya doakan you selamat dan dapat manfaat. Jangan risau, you tak akan melayang badan you, steady je nanti. Okey, baik, kalau begitu cukup dulu untuk malam ni. Dengan itu saya doakan anda supaya hidupnya bahagia, akhiratnya syurga. Dan jangan lupa, apa saya kata, let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.